Minta maaf kerana ada technical punya problem. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Jadi bagaimana kita kata bagaimana nak bertaubat daripada mengumpat. Jadi mengumpat dosa mengumpat ni dia taubat bagi dosa mengumpat ni dia ada 4. Satu, dia menyesal apa yang dia lakukan dan dia berhenti daripada melakukan mengumpat itu. Satu, dia menyesal tentang mengumpat tu. Kemudian dia berhenti daripada melakukan dan dia berazam tak nak mengumpat lagi. Yang keempat, kalau dia tersangkut dengan peribadi orang tentang kehormatan seseorang itu, maka dia kena minta maaf dengan dia. Dia kena minta maaf dengan dia. Di sini persoalan, adakah kita perlu minta maaf kepada setiap orang yang kita telah mengumpat, kita telah cakap apa yang dia tak suka? Di sini ulama khilaf. Ada yang cakap kita perlu, kita mesti wajib untuk seorang itu minta maaf kepada orang yang dia telah mengumpat. Ada yang cakap dia tidak perlu, tapi ada syarat. Bukan dia tidak perlu, ada syarat. Kalau dia tidak perlu, dia tidak perlu. Jadi yang kata dia wajib untuk dia minta maaf ini apabila orang tu dia tahu yang kita telah mengumpat dia. Bila dia tahu, maka sebahagian semua ulama cakap wajib kita minta maaf kepada dia. Kita datang kepada dia dulu, aku cakap, minta maaf lah, aku cakap perkara yang kau tak suka gitu gini, kita minta maaf kepada dia. Itu kalau dia tahu. Dan kalau dia tak tahu pula, kalau dia tak tahu, kita cakap tentang dia tak tahu, maka di sini ulama cakap, ada setengah ulama cakap kita tak perlu pergi kepada dia. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat kita kena gantikan. Kita mengumpat dia di mana? Cakaplah kita ngetel, kita duduk minum dengan kawan-kawan kita, di situ kita mengumpat dia. Biasa orang kalau duduk minum ni, dia cuma perlu satu orang start aja mengumpat, yang lain semua join. Mengumpat ni kadang kita nak ikut dia punya perbualan tu. Kita tak nak jadi orang yang je, tak cakap apa-apa. Orang lain suka cakap mengumpat, sedang sukalah mengumpat ni, kita diam je tak. Kita pun nak sekaki juga. Biasanya macam gitulah. Kita tak boleh tengok, kita tak boleh dengar orang bila start mengumpat je, kita pun masuk sekaki mengumpat. Jadi kalau dia tempat tu dia mengumpat, maka besok hari kalau dia duduk minum lagi dengan kawan, jadi tempat yang sama, tempat yang sama yang dia mengumpat kawan dia tu, dia kena puji kawan dia. Dia kena puji kawan dia. Kena tukarlah daripada cakap buruk tentang kawan dia ni, sekarang ni cakap yang baik tentang kawan dia. Ini pelik sangat. Kau cakap tentang dia, sekarang hari ini kau puji dia pula. Ni memang susah lah kita nak lakukan. Biasanya jarang orang boleh lakukan dia. Itu yang pertama. Dia kena ini syarat dia ketat. Syarat kalau kita tak nak jumpa dia, kita kena puji dia. Itu yang pertama. Dan kedua, kita kena minta ampun untuk dia. Bangun tengah malam atau selepas solat, kita angkat tangan, kita doa, ya Allah ampunlah si fulan, ya Allah. Jadi syaratnya yang kedua, dia kena minta ampun untuk kawan dia. Ini pun satu yang kita tak seronok buat. Biasanya orang yang kita mengumpat ni, kita tak suka dia, kita benci dia. Sebab itu kita mengumpat. Kita tak mengumpat orang yang kita suka. Jadi kita pula nak angkat tangan. Dan ini pun satu yang jiwa kita pun tak boleh aku nak minta ampun untuk dia. Tapi kau kena buat macam gitu. Jadi dua-dua pun susah, tuan-tuan. Nak jumpa dia pun susah. Nak jumpa dia, beritahu yang kita telah mengumpat dengan dia. Nak cakap baik tentang dia, nak minta ampun kepada Allah untuk dia pun satu yang
kita tak seronok buat. Jadi Allahu Akbar. Itu baru Allah Subhanahu Taala kata ulama itu taubat bagi orang mengumpat. Tapi kalau dia claim kalau di akhirat nanti, di dunia dia, kita mungkin dah bertaubat kepada Allah, tapi kalau di akhirat nanti dia tuntut, maka kata ulama kena siap-siap lah, kena siap-siap dengan amal soleh, kena bagilah dia apa yang dituntut. Kau dulu kau mengumpat aku, maka kalau dia tuntut, maka kita kena berikan kepada dia di akhirat. Walhasil dosa mengumpat ni, nak bertaubat daripada dosa mengumpat bukan mudah. Lagi mudah daripada kalau dia bersangkutan dengan dosa kita dengan Allah SWT. Lagi mudah lagi kita mohon kepada Allah SWT, kita yakin dan kita mengharapkan Allah SWT menerima taubat kita. Mudah untuk kita bertaubat dengan dosa yang kita dengan Allah SWT. Adapun dengan manusia ni susah. Tapi ini yang dosa yang manusia suka buat. Itu yang peliknya, ini dosa yang manusia suka buat, itu mengumpat. Allah Tawwabur Rahim, sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha mengasihani. Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat rahim dia, mengasihani dia nak kita semua selamat daripada dosa ini. Tapi manusia dia nak, Allah SWT larang perkara yang Allah larang, itulah yang dia nak buat. Itu tabiat manusia, dia tak kesian kepada diri dia. Dia kata, sedangkan Allah SWT mengasihani diri dia, Allah terima taubat dia kerana sifat rahmat Allah SWT. Allah tak nak siksa dia, Allah tak nak azab dia. Allah SWT terima taubat dia. Itu sifat Allah SWT mengasihani diri manusia, diri orang yang bertaubat. Kita mohon agar Allah SWT merahmati kita, menerima taubat kita, dan kita berazamlah tuan-tuan. Ini peringatan untuk semualah, termasuk menjauhi sifat-sifat tiga larangan ini.